Bismillahirrahmanirrahim. Pak Dul terkenalkan sebuah lagu masa kanak-kanak dahulu. Lit pailit makan pisang buang kulit, nak kahwin tak ada duit. Lit pailit makan pisang buang kulit, kalau jatuh sakit, kalau nak berdiri punggung macam kena cubit. Lit pailit. Itulah lebih kurang lagu kanak-kanak zaman kecil-kecil dulu. Lagu ni ada kaitan dengan saudara Pak Dul yang bernama Khalid bin Senik. Khalid bin Senik. Senik itu adik-beradik dia, Tok Hasan, Najilah Hamid, Haji Abdullah Pakir, dan opah Pak Dul yang bernama Sum binti Sulaiman. Najilah Hamid tadi bin Sulaiman. Dia sebenarnya Wan Sulaiman. Wan Sulaiman ini berasal daripada Terengganu, penjual kain batik di sekitar Sungai Perak pada masa itu. Lebih kurang pada masa zaman W. Bush itu, masa perang itu. Tak ada kuburnya di Terengganu, sebab dia pada akhir hayatnya dia telah balik ke Terengganu. Akhir hayatnya telah balik ke Terengganu. Tentang Khalid tadi ataupun Pak Lid ni, kadang-kadang dia orang panggil Selit, Silit, Lid, L-I-D, Lid. Dia Pak Dul selalulah pergi ke rumahnya, sebab di rumahnya tu ada radio phone apa yang pusingkan piring hitam itu. Ada piring hitam, tak tahu siapa punya. Dia ada cerobong. Dia ada gunakan bateri. Masa di kampung Pak Dul tu tak ada elektrik, tak ada paip air, tak ada jalan raya, tak ada jalan tar, mandi dekat sungai. Kalau malam-malam pakai pelita minyak tanah. Ada jelaga yang hitam. Kalau terlampau besar sangat, yang terang dia akan menyebabkan langit ataupun atap itu ataupun dinding itu menjadi hitam juga. Hitam dia tu, jelaga itu akan jatuh ke lantai. Bertabur lah atapnya. Dia ada rumah Pak Lid ni, dia tak ada seorang pun anak lelaki. 4 orang adik-beradiknya semua lelaki. Tak ada adik-beradik perempuan. Yang bersama sekali Pak Li, Pak Seli Ramli bin Senik. Yang kedua itu Pak Saleh. Pak Saleh ni kerja di Kuala Lumpur. Kalau tak silap Pak Dul dia kerja hotel, mungkin jadi waiter ke gitu. Yang ketiga itu nama dia Pak Khalid tadi lah, Pak Lid. Yang ketiga kerja kampung lah. Yang keempat dia baliknya Amir. Amir ni duduk pernah Pak Dul sekitar tahun 1987-88 itu. Pak Dul sama kawan Pak Dul bernama Abu Hanifah membawa Pak Dul pergi ke rumahnya. Rumah Sudin, rumah Amir, rumah siapa lagi, ada 3 buah rumah, 4 buah rumah maksudnya. Naik motosikal Pak Dul, Honda 70cc pada masa itu. Pak Dul dah sampai ke Semenyih pada masa itu, kerja kat Semenyih. Tadi rumahnya dekat flat Sri Sabah tu. Flat Sri Sabah tingkat apa dah, ada tinggi juga lah. Dia bersama isterinya dapat dia minum kopi, sembang-sembang kerja. Pak Dul pun tak erti apa nak diborak, sebab dia ni lebih tua daripada Pak Dul. Tapi nipah ni selamba je. Nipah ni lebih kurang sebaya daripada Pak Dul.
Nipah ni dah kerja Maybank, pejabat Maybank, cawangan Maybank lah. Di mana, Jalan Lampang ke jalan apa. Dia bawa Pak Dul. Hari tu hari Ahad, dia boleh buka pintu Maybank tu tingkat atas. Jadi kira kalau orang ada pegang kunci pejabat Maybank ni kehebat lah. Rapat dengan bos. Pak Dul sendiri tak ada kunci pagar kat sekolah tak ada kunci apa, semua tak ada, tak pegang lah kunci bilik komputer ke, bilik apa ke, store ke, bilik muzik ke, bilik komputer, tak ada, semua tak ada. Pak Dul baru kerja pada masa tu lah, baru setahun ke 2 tahun kerja. Tak nampak pun muka isteri Amir ni. Pak Dul panggil Amir je, padahal sepatutnya panggil Pak Amir. Panggil Pak Amir. Balik Pak Alik ni, tadi dia kerja kampung. Ayahnya ataupun bapa tadi nama Tok Nik dah lama meninggal. Kita tahu Pak Dul pernah jumpa lah, mungkin tahun 69 waktu meninggalnya. Dia Pak Dul perhatikan dia ni pada masa itu muka dia lebih kurang muka Tok Hassan, tapi muka Tok Hassan tu lebih garang, rendah. Tok Hassan ni lebih rendah. Dia ni kalau tak silap Pak Dul, isteri Tok Nik ni bernama Fatimah ke Timah aja. Timah aja, orang pas apa, Jalan Tokoi dekat Pulau Besar sana. Kalau dia duduk di beranda tu, rumah Tok Nik ni tadi lebih kurang dalam 50 meter lah daripada tebing sungai. Jadi daripada rumah tu, kalau duduk kat beranda ataupun dalam rumah, nampak sungai tu, air tu dalam ke tak dalam, nampak kelainan lili bunting hanyut, nampak bangka-bangka kayu hanyut, ataupun nampak batang-batang buruk hanyut, nampak juga orang yang berkayuh mudik ke hulu ataupun bot pamain yang menghilir sungai. Jadi nampak jelas. Nampak jelas mereka mandi kat tebing-tebing tu. Masa tu mana ada tandas, tak ada tandas, songging je dekat tangga kat tebing-tebing tu. Melepeh lah. Melepeh lah kita. Untuk ni dia buat ni, dia salah satu aktiviti dia memancing ataupun merawai ataupun taut. Dia ada sampan setiap kampung, setiap rumah kampung ni boleh kata ada satu sampan ataupun 2 sampan, biasa satu lah. Untuk merawai ni satu buluh dipacak di tengah sungai tu, tali rawai tu panjang. Mata pancing ada 2, 3, 4 atau umpan. Letak botol sebagai batu dia tu. Botol tu berisi air lah. Jadi botol tu tenggelam. Air jangan laju sangat. Kalau air sungai terlaju tak boleh juga. Air yang sedang-sedang tu, dia sampai air botol tu tenggelam sampai ke dasar sungai. Umpan yang penting. Umpan ni umpan lipan. Lipan tu, kalau jumpa lipan, mana nak cari lipan ni? Lipan ni dekat celah-celah daun kosong, daun pisang yang kering, yang berjuntai tu. Hati-hati lah korang. Dia ada lipan. Sarang lipan ni kadang dia bergulung-gulung. Lipan ni bergulung-gulung tu. Dia beranak ke, bertelur ke agaknya. Kadang-kadang ada seekor, ada 2 ekor. Berhati-hati. Kalau masa buah banjir, silat dah macam mana dia masuk sampan kita. Jenuh lah kita. Nama kat parang, setiap sampan tu mesti ada parang.
Mesti ada pengayuh. Takut lah kepala lipan ni tadi. So ni tadi duduk dekat beranda. Apa kerja dia buat umpan ureh. Umpan ureh ni dia buat daripada kapas ke kabu. Pokok ke kabu. Pernah tengok pokok kabu buat bantal tu. Dulu orang buat bantal, buat tilam. Misalnya tilam Haji Mahyud tu. Bantal tu kapas itu adalah caranya dengan biji kapas itu dipintal-pintal digulung sebesar bola golf ataupun sebesar fishball, sebesar fishball warna putih lebih kurang. Adalah dia cara pengikatnya, gam ke tak tahulah macam mana dia boleh ni. Lepas itu letaklah dekat mata pancing ni, tali tu letaklah pada tali rawai ataupun tali taut ni tahu kamu. Taut ini satu buluh lebih kurang dalam 2 meter, pacakkan kat tebing sungai. Tebing sungai. Lepas itu dia punya mata pancing tu bergayut dekat tebing sungai, digayutkan pada taut tadi. Kita panggil dia taut. Bertaut orang. Jadi ikan bila nampak aja umpan pancing tadi kan, umpan taut tadi, dia akan sambar lah. Tapi bukan semua yang senang juga nak tangkap ikan ni, tak semudah cakap. Dia ikan yang makan ikan besar lah, sebab dia umpannya sebesar fishball ataupun bola golf tadi ataupun bola pimpong. Bila ragut aja mulut ikan baung tadi akan sangkut itu. Ikan sebarau, ikan patin, ikan toman, ikan lampam tak ada. Lampam ni tak mau mengena ikan tali rawai ni ataupun taut tadi. Pancing ikan lampam, dia saiz dia kecil, mulut dia kecil, tak tertelannya umpan tadi. Dia kena cari yang lain pula nak tangkap ikan lampam, ikan torbol, ikan putih, macam ikan jenis ikan yang ikan pari pun boleh. Dekat sungai ada ikan pari. Ikan pari ni bukannya dekat laut je, dekat sungai pun ada. Tapi sesekali lah dapat. Mungkin masa air sebak dekat nak banjir tu, air dalam kan. Nampak dia pernah lah dapat tahan tali rawai tadi, dan disangkut. Nak menariknya pun satu macam tu. Ikan pari ni sebesar pinggan nasi yang kita makan tu, sebesar 2 tapak tangan, 3 tapak tangan tu. Jaga-jaga dia punya ekor tu bisa. Kalau kena ekor dia, silap-silap gaya rebah kita ke sana, pensan mau, sebab dia bisa. Macam ahli kaji ikan yang duduk kat Australia tu, siapa nama Brown tu, Smith Brown nama dia. Meninggal kerana dibesit oleh ikan pari ni. Sebab dia bisa tu dekat dengan ujung ekor ikan pari ni. Dia ada sondak juga. Sondaknya macam kat bawah.
Ikan pari ni satu je. Tahu kamu? Dia macam di bawah hancing lah sikit. Ikan pari. Bentuknya macam bentuk pen-pen. Hancing. Ada masa-masa lah, bukan selalu. Tapi di Kuala Lumpur ni, hidup di Kuala Lumpur ataupun di Melaka, ikan pari ni satu makanan istimewa. Ikan bakar pari. Pergilah dekat Umbai ke, kat Inas ke, Inai, ataupun bukan bandar Melaka tu pun ada ikan pari masak asam pedas. Memang sedap. Memang kau-kaunya. Tok Senik tadi, dia dah tua. Dia anak yang keberapa? Tok ni bukan anak yang kedua atau ketiga lah agaknya. Yang kecil sekali tu rasanya Tok Hasan lah. Tok besar ataupun Tok Haji Dah Hamid ni dia lebih awal meninggalnya. Tok Haji Dah Hamid tu merupakan Tok Sidang ataupun Tok Kampung lah, di Kampung Air Mati ni. Salah satu jasa dia orang yang duduk di Kampung Air Mati ni membina masjid Kampung Air Mati. Dimulakan kutipan derma untuk membina masjid ni tahun 1936. Pak Do ada simpan resit resit dan gambar apa, dia ada macam lukisan dekat resit tu. Bukanlah cantik macam gambar foto, dia gambar lukisan. 50 sen nilai sekeping. Kalau tak tahu lah berapa ringgit boleh dapat 50 sen. Mungkin dapatlah batu bata 2-3 ketul, 4 ketul juga. Simen orang tak tahu lah berapa tahun 1936 tu. Tapi bukan ketika tu dia ada masalah perang Jepun kan. Perang Jepun 1941 hingga 1945. Masa itu bapa Pak Dul, Abdul Hanif Mak Baki, dia jadi tentera Jepun. Jadi tentera Jepun buat latihan sekejap dekat Melaka ke Polisian tu. Lepas tu dia hantar menyeberang ke Indonesia, Indragiri. Apa kerjanya? Menebang pokok untuk tanam pokok getah dengan segera. Sebab Jepun pada itu menghadapi masalah untuk dapatkan getah. British masa itu macam sekat-sekat. Bila marahlah Jepun ni agaknya tak dapat bahan import yang dikawal. Sedangkan pokok getah atau getah untuk buat tayar ni hanya terdapat di tanah Melayu. Iklim di tanah Melayu pun, cuaca di tanah Melayu ni sama dengan Indonesia, macam Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi tu sama panasnya. Hujan kerap berlaku, petang-petang hujan, tengah hari kan panas, bulan 11, bulan 12 tu musim tengkujuh, banjir, basah. Sesuai untuk pertumbuhan pokok getah. Jadi isteri Tok Nik ni dia meninggal lebih awal daripada Tok Nik ni. Tok Nik ataupun Tok Senik. Tok Nik ataupun Tok Senik. Tok Nik ni dia, Pak Lu rasa dia meninggal pada tahun 1969 lah itu. 1969. Tok Hasan ni meninggal sekitar tahun 1982. 82. Tok Haji Dah Hamid ni meninggal tahun 1975 ataupun 73 begitu. Opah Pak Dul meninggal lagi awal. Mak lahir tahun 1936 tu, berapa tahun ke masa lahir mak ke? Opah Pak Dul ni meninggal. Jadi mak Pak Dul ni dibela oleh kakak Pak Dul, kakak mak tadi yang bernama Wancor Putih binti Abdul Ghani. Di seberang Bandar Baru. Di Bandar Baru tu ada kubur JWW Bush, Captain Ines,
Kapten Ines dan ada 2-3 orang lagi lah kubur terpacak tiang salib itu lebih kurang 2 meter tingginya. Tidaklah kami mengacau, orang kampung tak kacau. Dia tak ada bersama dengan kubur orang Islam yang lain. Dia tak ada bersama dengan kubur orang Islam yang lain. Bila Tok Nik ni meninggal, kita orang ni selalulah pergi rumah Tok Nik ni. Adalah Pak Lid pun, Pak Lid ni umur berapa ya, agaknya 20-an agaknya. Dia selalu baring dan minta kita orang pijak belakang dia. Dia kata letih kerja dekat sawah padi sana. Pijak. Jadi kaum Pak Duluan, Buan, ni adik dia Buan, Pak Dul, tolong pijak, jangan jut-jut, pijak pelan-pelan kat belakang dia baring, tindih dengan bantal kat dada dia ataupun kepala dia, pijak perlahan-lahan. Sedap. Pijak kaki, tapak kaki, pijak tapak kaki dia, betih, jangan ramai-ramai pijak. Patah tu dalam balik ni. Gitulah kehidupan Pak Lid ni. Pada satu ketika dia jadi ni, dia kahwin dengan Saadiah ni orang yang duduk kat seberang Perak tu, blok A, blok B, blok C, blok D tu, kita dekat seberang Perak tu kita panggil orang darat, orang sebelah darat. Air Mati ni sebelah Baruh. Baruh lah, kadang-kadang mengejek pun ada unsur-unsur mengejek. Orang darat ni orang asli sebenarnya. Orang yang mengejek-ngejek, dia marah ke dia mana. Saadiah ni anak Pak Sahid, adik saya. Saadiah ni nama Rashidi Robaiyah ni sebaya dengan Pak Dul. Tingkatan 5 dan 3, 4, 5 tu rasanya pergi ke sekolah menengah. Sekolah menengah kebangsaan, kalau sekarang lah sekolah menengah kebangsaan Datuk Seri Maharaja Lila di Kampung Gajah sana. Jadi Pak Lid dengan Saadiah ni tadi mengerjakan sawah padi. Siapa-siapa yang padinya tak dapat nak diusahakan, yang dalam tanah air dia kan, bukan padi ni, sawah padi ni bukan semuanya rata. Sawah padi di Subang Perak mulai tahun bila 1965 dan telah diputuskan oleh satu syarikat Snowy Mountain. Pak Dul ada tahu tu, dia ada satu buku rekod Snowy Mountain, sama ada seberang Perak ni sesuai ke tidak untuk tanaman padi, untuk menampung bekalan makanan di negeri Perak. Pulau Pinang mana ada sawah padi? Ada juga, ada kat Bumbung 5 Pemperai tu ada. Kedah memang panggil jelapan padi. Selangor pun ada projek Barat Daya, sebelah Kelantan Terengganu pun ada sikit-sikit. Lepas tu Perak ni dia ada empangan Cenderuh, empangan Temenggu yang dibina pada tahun 1974 itu untuk pengairan air di sawah padi. Jadi entah macam mana pada satu masa Pak Lid ni ada motosikal, dia naik berdua dengan isterinya Saadiah binti Syahid tadi, Pak Sahid. Dia telah pun berlaku kemalangan aksiden motor. Suami isteri ni tadi telah terbabas ke berlanggar ke tak pasti sangat, dah lupa dah. Pada masa itu Pak Dul tak ada di kampung. Pak Dul ada di Semenyi agaknya, sekitar tahun 90 tu. 1990. Jadi dua-duanya telah meninggal dunia.
dan dikebumikan. Tinggallah kenangan Pak Do bersama dengan Pak Lid tadi pijak-pijak badannya. Dia semasa musim buah-buahan dia menjadi peraih membeli lah, maksudnya peraih ni membeli buah manggis, membeli buah durian. Bapak Pak Dul pun sama peraih membeli buah manggis daripada budak-budak kampung, misalnya manggis Waintan, manggis Tok, manggis macam-macam lah. Dia beli, dia orang air, dan dibawa lah, naik kapal bermain PKP 12-13 atau PKP 12-13 ni bawa ke Teluk Intan. Di Teluk Intan tu ada 2 jeti Pasir Dama dan jeti Durian Sebatang. Jeti Pasir Dama tu lebih cantik lah daripada jeti Durian Sebatang. Nak kata gitu sebabnya Durian Sebatang itu dia ada kepungan papan-papan untuk mengangkut pasir. Pasyur ni penting lah untuk bina bangunan, kedai-kedai kan. Sementara jeti di Pasir Dama itu dia ada jeti daripada batu menjulur ke tengah sungai, lebih kurang panjangnya 40 meter gitu. Janganlah dilanggar jeti tu, nanti bot kita pecah silat-silat bulan karam pula kan. Di sepanjang antara Pasir Dama dengan Durian Sebatang ni ataupun tepi-tepi sana itu ada pengkalan bot untuk buat bot. Cina-Cina buat bot ni tadi. Bot ni sebesar bot nelayan di Terengganu sekarang lah. Lebih kurang lebarnya 2 meter, panjangnya lebih kurang panjangnya 10 meter gitu. Ada enjin. Tepi Pasir Dama tu ada kampung, namanya Kampung Terengganu. Nak seronoknya juga di rumah Tok Nik tadi tu, ataupun anaknya Pak Lid tadi tu, dia antara yang terawal lah. Panji Ayubah. Jadi laluan ini kita sesuai untuk tangkap ikan ni. Anak-anak ikan, anak ikan baung kecil tu kan, anak lawang kecil ataupun anak keli ya. Ikan keli ni, ikan memah, ikan limbat, ikan lampam juga ada. Pasanglah penggiur ni buat daripada dawai ni dilipat tu, kena ada lubang untuk ikan masuk dalamnya letaklah kelapa kering atau kelapa dibakar. Bila dia berbau tu, ni jadi dia ikan boleh masuk. Kalau tempat yang betul arusnya cantik, pasang penggiur ni dia satu strategi, bukan menghala ke sungai. Dia menghala ke darat. Itu pelik lah. Sepatutnya mulut penggiur ni tadi hala ke sungai, tapi tidak, dia terbalik, dia menghala ke darat sana. Jadi ikan tu datang daripada darat. Masuklah, dapatlah ikan keli, ikan lampam kalau kena gayanya. Kalau betul selalunya hujan ya, kalau hujan itu turun memang dapatlah. Hujan dia suka main hujan, tak bila hujan lebat turun itu dia berbuih-buih
biji-biji biji-biji apa daripada pokok, misalnya biji apa tu, bermain-main jadi nampak berikan ni, syarutlah buah-buah ni, biji ni, dan terperangkap lah masuk dalam penggiur tadi ataupun bubu. Bubu ni buat daripada buluh. Bentuk ni payah nak cerita, tapi mulutnya tajam. Dia ada mulutnya di sebelah belakang, bahagian atas tu ditutup dengan tempurung. Gorogoh tak ada. Gorogoh kita tahan dekat sungai, tepi sungai tu, dekat celah-celah kali bunting tu diikat, diikat, tapi kena ikat kuat. Lepas tu tempat tu jangan ada memerang. Kalau memerang, udang yang terperangkap dalam gorogoh tadi, dia yang raja kan, habis kobak gorogoh ni buat daripada buluh, bentuk bulat panjang. Bentuk bulat panjang. Panjangnya dalam 1 meter lah, 1,5 meter. Dibelit dengan rotan yang dianyam cantik-cantik, dia punya pangkap tu. Jadi kebanyakannya dapat udang ni lebih mahal. Kalau dijual di Tok Intan ke di mana-mana, udang memang mahal. Itulah kehidupan kami di kampung, kehidupan Pak Lik, kehidupan apa, semua orang kampung bekerjasama. Ada masa bekerjasama, ada masa bukannya semua baik, kadang-kadang bermasa muka juga. Pak Lik ni tadi dia saudara dengan Pak Lu sebelah mak Pak Lu namanya Samia binti Abdul Ghani binti Ismail Alang Tinggi. Ismail ni gelarnya Alang Tinggi. Ismail ni bin Uda Jiran. 8 generasi. Kalau sebelah satu lagi, Pak Dul anak Samia ni anak Sum ini maknya nama Sapiah ni nama bapa anak Pandak Ketinting. Pandak Ketinting ni orang nombor 4 lah, ataupun nombor 5. Pandak Ketinting ni bin Lebay Aman. Pak Lu ada menyimpan satu resit jualan getah, beli getah, tertulis nama itu Sapiah binti Pandak Ketinting. Jadi memang betul nama sebenar dia Pandak Ketinting. Sapiah ataupun Sopiah. Kalau ikut sebelah satu lagi, Salmiah, mak Pak Dul tadi, Salmiah binti anak Sum itu anak Sulaiman. Atas Sulaiman tu tak tahu, sebab Sulaiman ni balik ke Terengganu. Orang Terengganu datang ke Ili Perak ni, datang ke Tintan, masuk ke Bandar Baru ni. Kuburnya pun tak ada dekat Bandar Baru. Dia kuburnya dekat Kuala Terengganu, kat air jernih apa ke. Pak Lu pernah mengesan 1 tahun itu. Pak Lu berkereta dengan anak-anak, dengan isteri, tidur dekat sebuah hotel bajet dekat Istana Terengganu tu, Masjid Terengganu tu, masjid dekat Kuala Terengganu. Lepas tu siangnya Pak Lu cari, jumpa jalan air jernih tu, tapi kubur tak ada. Kawasan itu semua telah dibeli oleh Cina.
Cina yang duduk. Jadi kubur pun dah tak boleh. Pak Lu harap jumpa lah kubur ke. Harap ke dekat kubur tu ada nama Sulaiman ataupun Wan Sulaiman. Tak ada. Jadi Pak Lu pencarian Pak Lu pun gagal lah. Gagal. Sekian sahaja cerita Pak Lu tentang Pak Lid yang jadi saudara Pak Lid, saudara Pak Lu, Pak Lu. Sekian, terima kasih.